Kita bertemu lagi di video kali ini dan kali ini aku akan ceritakan tentang pengalaman seorang pengawal keselamatan yang mengalami pengalaman seram masa dia bertugas waktu shift malam. Pengalaman ini berlaku pada tahun 2017 di sebuah sekolah dekat Melaka. Sebelum pukul 8 malam, Aidil bukan nama sebenar, dia dah sampai dekat pekarangan sekolah. Sebab pukul 8 malam nanti dia punya shift baru akan start. Malam tu adalah hari pertama dia start bekerja. Malam tu dia bekerja 2 orang dengan Pak Abu bukan nama sebenar. Tapi Pak Abu ni dia awal-awal dah sampai dekat sekolah. Okey, masa start kerja tu semua okey je. Semua tak ada apa-apa masalah kan. Tibalah pada pukul 12.30 malam masa dia nak buat clocking. Jadi malam tu Pak Abu pun cakap dengan Aidil, Aidil kau pergilah buat clocking, aku malaslah nak bangun. Dapat juga kau berkenalan dengan orang sekeliling nanti. Disebabkan itu adalah hari pertama dia bekerja, dia malaslah nak banyak bunyi ataupun ambil pusing kan. Jadi dia pun turutkan ajalah kata Pak Abu. Sebelum tu memang Pak Abu dah ajar Aidil siap-siap lah. Setiap jam tu dia ada ajar Aidil untuk clocking kan. Jadi pukul 12.30 malam ni memang Aidil kena buat clocking seorang diri. Dan masa dia tengah berjalan tu dia pun terfikir apa maksud Pak Abu. Pak Abu cakap dapatlah berkenalan dengan orang sekeliling kan. Siapa orang sekeliling tu? Mana ada orang di sekolah tu, memang waktu malam tak ada student ke ataupun cikgu yang datang kan. Sebab malam-malam kan. Masa dia berjalan menuju ke tempat clocking yang pertama, kedua, ketiga dan akhirnya sampailah tempat clocking yang terakhir, iaitu belakang sekolah, tempat pembuangan sampah. Belakang sekolah tempat Aidil bekerja tu ada satu kuil tau. Lepas daripada belakang satu kuil tu barulah ada hutan tebal. Aidil dapat melihat yang meriahnya kuil tu sebab dengan lampu yang terang benderang, dengan ramai orang. Jadi dia kata, oh okey ada orang lah kan. Jadi dia malaslah nak fikir banyak. Selepas dia habis clocking dekat tempat yang terakhir tu, dia pun balik semula ke pos kawalan. Masa tu dia menceritakan pada Pak Abu yang betapa meriahnya kuil dekat belakang tu. Selepas tu Pak Abu terus ketawa terbahak-bahak. Ini membuatkan Aidil terpinga-pinga. Kenapa dengan Pak Abu ni, apa yang kelakarnya kan? Pak Abu pun bagi tahu pada Aidil yang sebenarnya kuil tu dah lama tak ada orang pakai. Memang tak ada aktiviti pun dekat situ. Cumanya ada orang yang akan datang untuk bersihkan kuil tu, tapi itu pun pada waktu siang. Aidil susah nak percaya sebab tadi memang dia nampak ada ramai orang dekat kuil tu. Lepas tu dia pun cakap dengan Pak Abu, Pak Abu janganlah mainkan saya. Saya memang nampak dengan mata saya sendiri. Memang ramai orang dekat kuil tu. Lepas tu Pak Abu pun jawab, kalau kau tak percaya kau pergi belakang balik, lepas tu kau tengok dekat kuil tu. Dia sebabkan rasa ingin tahu tu membuatkan Aidil pun pergi ke belakang semula nak tengok yang kuil tu memang betul-betul ada orang ataupun tak ada orang. Dan bila dia sampai je dekat belakang, dia tengok yang kuil tu gelap dan kosong. Jadi dia rasa macam, siapa yang dah berlaku ni? Baru hari pertama dia dah kena gangguan macam ni. Masa dia tengah terkejut tengok kuil tu, tiba-tiba dia rasa ada yang mencuit bahu dia. Dan rupa-rupanya bila dia tengok Pak Abu yang mencuit dia sambil tersenyum dan Pak Abu pun berlalu pergi. Aidil hanya terdiam sebab dia rasa terkejut lah tiba-tiba dia dicuit macam tu kan. Dan dia melihat-lihat Pak Abu pergi ke satu tempat. Aidil pun membuat keputusan untuk balik semula ke pos kawalan dan dia nampak Pak Abu tengah duduk dekat situ. Jadi Pak Abu pun terus bertanya, macam mana tadi? Ada orang tak dekat kuil tu? Lepas tu Aidil pun jawab lah, Pak Abu ni bukan ke tadi Pak Abu cuit bahu saya? Lepas tu Pak Abu nak tanya saya pula. Dalam fikiran Aidil, Pak Abu ni sajalah nak bertanya lagi dengan dia, saja nak kenakan dia kan. Padahal tadi dia nampak Pak Abu dah pergi dekat belakang tu dan dah nampak pun yang kuil tu memang kosong. Pak Abu memandang Aidil dengan serius sebab dia pelik lah kenapa Aidil cakap macam tu. Sedangkan daripada tadi dia memang duduk je dekat pos kawalan tu, tak ada pergi mana-mana pun. Bila Aidil dengar je Pak Abu cakap macam tu, Aidil jadi lagi terpinga-pinga. Dah siapa yang cubit bahu dia tadi? Patutlah orang tu tak cakap apa-apa dengan dia, tapi hanya tersenyum. Tapi muka tu memang betul-betul menyerupai Pak Abu.
Untuk cerita yang kedua daripada orang yang sama, cuma kali ni dia menggantikan seorang kawan dia yang masa tu terpaksa ambil cuti kecemasan. Bank ni dia meletakkan seorang pengawal je untuk bertugas daripada pukul 8 malam sampai pukul 8 pagi. Dan setiap 2 jam dia perlu meronda dekat semua tempat dalam bank tu. Bangunan ni dia ada 2 tingkat. Tingkat yang pertama dia macam keadaan office lah. Untuk tingkat yang kedua, ada satu tempat untuk simpan fail dan satu lagi bilik macam tokong. Malam tu Aidil terasa sangat-sangat lapar. Memang lapar gila lah kan. Jadi kalau dia nak keluar pun masa tu hujan lebat. Dah lah dia naik motor je. Jadi nak tak nak dia terpaksa menuju ke pantry untuk mencari makanan. Dengan harapan adalah makanan dekat situ. Jadi sebelum dia sampai ke pantry, dia akan lalu toilet dan juga surau. Masa dia lalu tu, pintu bilik surau tu tak tertutup tau. Jadi dia nampak macam ada satu kelibat memakai telekong berdiri di penjuru bilik surau tu. Tapi bila Aidil pergi tengok semula, tak ada apa-apa pun. Maksudnya memang tak ada orang berdiri pun dekat penjuru bilik surau tu. Jadi apa lagi, dia terus berlari berdesup ke pantry. Tapi malangnya pantry tu tak ada makanan. Jadi dia pun pergilah ke depan semula. Tiba-tiba ada satu telefon berbunyi dekat satu meja staff ni tau. Dan untuk pengetahuan korang, semua telefon tu dia akan berbunyi serentak kalau ada customer call ke nombor bank. Tapi kalau bunyi tu daripada satu telefon je, bermakna itu adalah intercom, panggilan dari kaunter ke kaunter dari tingkat 1. Korang bayangkanlah dari tingkat 1. Dan masa tu pukul berapa? Siapa je yang ada dekat tingkat 1 tu? Memang tak ada orang lah yang datang dekat office malam-malam macam tu untuk buat call macam tu kan. Jadi Aidil pun angkat panggilan tu. Tapi panggilan tu dimatikan begitu je. So korang rasa siapa yang buat panggilan tu? Selepas 2 jam berlalu, Aidil pun membuat rondaan untuk melaporkan keadaan di buku laporan dia. Aidil pun melakukan rondaan di sekeliling tempat dekat bank tu lah. Dia pergi ke kaunter, dia pergi dekat kawasan tingkat 1. Dan bila dia pergi dekat kawasan tingkat 1, dia tengok tak ada orang. Jadi siapa yang call dia tadi tu? Jadi Aidil pun proceed lah pergi ke tingkat 2. Masa dia pergi ke tingkat 2, tiba-tiba dia terdengar ada bunyi fail jatuh. Bam macam tu kan. Dia segera buka pintu dan juga buka lampu. Bila dia tengok tak ada apa-apa fail pun yang terjatuh. Dia cuba untuk menenangkan perasaan dia. Waktu tu memang dia rasa sangat-sangat takut. Jadi untuk bilik yang terakhir, dia pun buka pintu bilik tokong tu untuk dia melihat ke dalam. Masa dia buka pintu bilik tu, perlahan-lahan dia rasa macam sangat pelik, takut. Jadi untuk bilik yang terakhir, dia pun buka pintu bilik tokong tu untuk dia melihat ke dalam. Masa dia buka pintu bilik tu, perlahan-lahan dia rasa macam sangat pelik. Dia ternampak ada satu colok dekat satu bekas kecil. Dan colok tu ibarat macam baru lepas dibakar. Dan colok tu masih lagi panjang. Bila Aidil nampak je macam tu, apa lagi, dia pun teruslah nak berlari keluar. Dia terus menutup pintu bilik tu. Dan masa dia nak beredar daripada situ, tiba-tiba dia terdengar ada satu bunyi ketukan tuk-tuk-tuk daripada bilik tokong tu. Dan Aidil tanpa malas nak fikir macam-macam, sebab tadi memang dia nampak dalam bilik tokong tu tak ada orang kan. Jadi dia pun terus berlari turun ke bawah. Dan masa dia duduk dekat bawah tu, dia melihat kereta yang lalu lalang tu, membuatkan sedikit sebanyak ketakutan dia tu beransur hilang. Selepas 1 jam berlalu, tiba-tiba alarm bank berbunyi. Terkejut Aidil dibuatnya dan telefon berbunyi serentak. Apa lagi, Aidil pun terus angkat call. HQ bank dia akan call kalau alarm bank berbunyi. Selalunya kalau pengguna ATM ataupun CDM, alarm akan berbunyi. Jadi bila Aidil angkat panggilan telefon tu, ada satu suara tu dia cakap lah, "Hello, bank-bank sekian, ini dari HQ. Boleh saya tahu siapa yang bercakap dekat sana?" Dan suara tu adalah suara seorang lelaki muda. Jadi Aidil pun jawab, "Ya, saya Aidil dari syarikat Tut-Tut, mengawal pada malam ni. Tadi ada yang gunakan CDM, jadi sebab tu alarm tu berbunyi." Aidil menjelaskanlah.
Tapi selepas tu lelaki muda tu cakap, tak, alarm berbunyi sebab pintu dekat tingkat 1 ada orang buka. Lelaki tu jawab. Jadi Aidil yang terdengar masa tu, dia terus rasa terkejut sebab dia tahu memang tak ada orang pun dekat tingkat 1. Jadi siapa yang nak pergi buka pintu tingkat 1 tu kan? Dan Aidil pun cakap lah, okey tak apa, saya pergi check. Lepas tu dia pun terus matikan perbualan tu sebab dia tak nak lelaki yang call dia tu tanya macam-macam kan. Lepas dia tamatkan perbualan tu, sebenarnya dia tak pergi pun check sebab dia takut. Masa pukul 4 pagi, sekali lagi satu telefon berbunyi. Aidil terus angkat telefon tu. Tapi dia tak dengar apa-apa pun, hanya sunyi sepi je. Tapi dia tahulah panggilan tu daripada tingkat 1. Selepas beberapa minit Aidil meletakkan panggilan tu, dia pura-pura cuba untuk tidur. Tapi masa dia pura-pura cuba untuk tidur tu, banyak kali kerusi dia tu kena tarik daripada belakang tau. Kerusi dia biasalah yang kat bawah tu ada roda kan. Jadi bila kena tarik tu, kerusi tu dia akan bergerak lah. Aidil berasa sangat stres jaga bank malam tu sebab dia tak boleh nak tidur. Tapi dia tak ambil kisah, asalkan benda tu tak munculkan diri depan dia okey je.